Yang kedua, hakikat. Hakikat ni selalu orang kita selepas tarikat, hakikat. Hakikat ini, dia bukan ilmu tuan-tuan boleh berjalan atas angin. Tak. Dia bukan tuan-tuan tak payah tuan minyak motor, jampi-jampi tiup motor berjalan. Tak. Ilmu hakikat ni, dia ada dua kajian. Pertama, kita nak kaji soal rasa hati yang dipanggil zuk ataupun syu'ur. Kita mengkaji sifat-sifat. Pertama, sifat mahmudah. Kita belajar mengenal apa itu ikhlas, cinta Allah, rasa kehebatan Allah, rasa gerun dengan neraka, rasa sentiasa berdosa, sentiasa rasa malu, sentiasa rasa diawasi, rasa pelukan kasih sayang Allah, rasa simpati melihat kesusahan orang, sentiasa rendah diri, yakin bantuan Allah, tawakal dalam hidup. Ini semua hakikat. Ilmu yang dirasa, tak dapat di mana-mana. Ataupun kita dalam hakikat ini, kita belajar mazmumah. Belajar mengenal perangai-perangai buruk. Contohnya riya, ujub, sombong, pemarah, hasad dengki, dendam kesumat, tamak, bakhil, penakut, buruk sangka dan macam-macam lagi. Ini yang kita kaji dalam ilmu hakikat. Kemudian kita mengkaji sifat-sifat nafsu. Kenal nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah dan bagai-bagai lagi. Cuma ingat, dalam kita nak menuju Allah, dalam kita nak mencari tarikat ataupun sebarang hakikat dan sebagainya lagi, ingat pesanan Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini kata dia. Siapa yang bersyariat tanpa tasawuf, maka dia jadi fasik. Saya akan terangkan. Dia hanya fiqh, tak ada tasawuf, dia jadi fasik. Siapa yang hanya bertasawuf tanpa fiqh, dia jadi zindik. Apa artinya? Orang berfiqh tanpa tasawuf ini, dia jadi tak sempurna. Imam Malik hukumkan sebagai fasik, kalau mati dia tak bertaubat, masuk neraka, tapi tidak kekal. Contohnya, dia alim, rajin beramal, tapi riya, ujub, gila glamour, gila penghormatan, gila dikenang-kenang namanya, sombong, tamak, bakhil, pemarah, dendam, dengki, cinta dunia. Tak ada guna lah. Dia alim, dia rajin beramal, tapi hatinya penuh dengan benda-benda yang tadi. Dan siapa yang bertasawuf tanpa fiqh, Imam Malik hukumkan sebagai zindik. Orang yang boleh jadi kafir tanpa sedar. Kalau mati tak bertaubat, masuk neraka. Maknanya, dia sangat jaga hati daripada hasad, dengki, dendam, pemarah dan macam-macam. Tapi tak semayang. Memang baik, tapi tak semayang. Dulu masa saya duduk di bahagian penyelidikan di Jabatan Agama sebelum dihantar pergi ke masjid negeri. Penyelidikan ni dia jaga ajaran sesat. Macam-macam lah ajaran sesat kita jaga. Tuan-tuan, kalau ajaran sesat ni, kalau kita dengar dia punya tok guru cerita, rasa nak ikut rasanya. Macam munasabah dia punya hujah-hujah. Lepas tu tuan-tuan kena elok-elok lah. Ada seorang tu dia kata, ustaz-ustaz ni sesat belakang. Dia kata, apa sesat pula? Ni semayan ni semua bukan sembah Allah, sembah jam. Apa sembah jam? Orang tengok jam, masuk isyak dah lagi. Masuk subuh dah lagi. Allah ni dia tidak bermasa, tidak bertempat. Dia macam 7-Eleven. Bila-bila masa boleh sembah. Tak tunggu jam. Kalau kita tak ada ilmu, macam munasabah dia punya cakap. Rasa munasabah. Tapi tuan-tuan jangan ikut. Benda-benda gitu. Banyak saya nak ceritakan, tapi saya ingat kita break dulu seketika untuk memberi laluan kepada laungan azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Iklan. Mengajar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat insya' berjemaah untuk dihuraikan sedikit lagi tajuk pada kesempatan malam ini. Hadirin hadirat sekalian, hijrah yang terbaik adalah seorang itu menuju kepada Allah, tinggalkan perkara-perkara yang tak elok. Cuma ayat nak menuju kepada Allah, you nak tuju guna apa? You nak pergi tu pakai apa? Kenderaan apa nak guna, jalan mana nak guna. Maka di sinilah letaknya satu kaedah dipanggil sebagai tarikat, tasawuf dan berbagai lagi. Cuma sebab kurang kefahaman di kalangan masyarakat, lalu menganggap benda ni sebagai benda yang tidak betul. Tak, benda ini betul. Sebab dia adalah ilmu hati. Ilmu hati. Sebab itu dalam ajaran tasawuf, orang yang nak capai makam makrifat, dia mesti melalui tangga ataupun stesen. Dalam istilah tasawuf dia panggil maqamat. Dia ada stesen dia. Dan banyak stesen yang kita kena lalui untuk sampai kepada ma'rifatullah. Antaranya adalah taubat, wara', zuhud, faqih, sabar, syukur, tawakal, redha. Setiap ini mesti dia lalui. Kalau kita tak lalui benda-benda ini, maka kita tak akan sampai kepada destinasi itu tadi. Pada kesempatan malam ini, salah satu maqamat yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita lalui adalah salah satu daripada sifat buruk yang Tuhan nak kita buang, iaitu sifat ujub. Ujub. Ujub ini tuan-tuan, sifat yang boleh mencacatkan amal ibadat kita kepada Allah. Ujub ini khawatir. Ujub ini kita khawatir ada pada kita. Orang ujub ini, dia merasa kagum dengan kehebatan dia sendiri. Itu masalah. Oh, paling berbahaya sekali. Dia masuk masjid ni, dia tengok. Tengok aku ceramah. 2 juta dapat. Ujub. Ujub tu. Walaupun mu buat kerja baik, tetapi bila terdetik, hebat aku. Boleh dapat masjid. Itu ujub namanya. Dia mengkagumi diri dia sendiri. Dia heran pada diri dia sendiri. Baik itu kita yang nak menuju redha Allah ni, ujub ni paling kita takut. Kita rasa, orang putih panggil narsis. Orang narsis ni dia memuji diri dia sendiri. Narsis ni asal ni daripada cerita Yunani kuno. Asal berkenaan dengan Narcissus. Narcissus ni dia cerita legenda. Dia jatuh cinta dengan kehanseman diri dia sendiri. Dia pergi kat kolam istana, dia tengok dalam air, tampak bayang-bayang. Rupanya bayang-bayang tu bayang-bayang dia. Dia jatuh cinta, terus tak selera makan, tak selera minum, dia angau. Siang malam duduk kat kolam, akhirnya dia mati. Dan dia mati berubah jadi bunga narsis. Itu cerita legenda orang putih. Sebab itu sifat narsis, itu paling kita takut. Bahasa agama panggil ujub. Sehingga Nabi sebut, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara akan menjahanamkan kau, wahai manusia. Pertama, syuhul muta', kedekut luar biasa. Yang kedua, wahawa muttabi', terlampau ikut bisikan nafsu. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih. Yang ketiga, engkau kagum pada diri engkau sendiri. Ini riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ketiga-tiga jurang ini, kata Nabi, you mesti lawan. Sesama kita janganlah bongkak, usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat, jangan belagak, supaya pergaulan kita tidak rosak. Memang kita banyak cipta kejayaan atau membantu membina kejayaan, tapi jangan ujub. Rasa ujub inilah seburuk-buruk sifat dan sangat tercela di sisi Allah. Iaitu apabila kita merasakan dalam hati kita adalah orang yang terbaik, yang telah berjaya membawa pelbagai kehebatan. Jangan.